Untuk pengetahuan semua, dasar ekonomi baru telah dilaksanakan sepenuhnya melalui rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971, ekoran daripada tragedi yang menimpa Malaysia pada 13 Mei 1969. Peristiwa yang menimpa Malaysia pada ketika itu merupakan peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada bulan Mei 1969 telah membuktikan dengan jelas bahawa wujud perasaan syak wasangka dan permusuhan yang amat ketara dan menebal dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Golongan Bumiputera melihat orang Cina sebagai kaum yang menguasai ekonomi di Malaysia dan mereka merasa terpinggir. Justru, Tun Abdul Razak menganggap bahawa suatu pembaikan perlu dilakukan dengan kadar yang segera dalam pelbagai sektor, terutamanya dalam sektor ekonomi supaya tidak wujud jurang perbezaan antara kaum di Malaysia. Tun Abdul Razak yakin bahawa penyusunan semula ekonomi negara haruslah dilakukan dengan lengkap dan teratur dengan mengubah cara hidup tradisional orang Melayu ke arah ekonomi moden. Hal ini penting supaya mereka lebih berdaya saing dan mempunyai peluang untuk mendapat kemajuan yang lebih saksama dan adil bagi semua rakyat. Menyedari ketidakseimbangan sosio-ekonomi itu, Tun Abdul Razak mengarahkan Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk membentuk suatu dasar ekonomi yang berfungsi sebagai asas rancangan 5 tahun Malaysia kedua yang dilancarkan pada permulaan bulan Januari 1971 dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ekonomi baru diperkenalkan adalah untuk mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum sama ada di kawasan bandar maupun kawasan luar bandar. Selain itu, dasar ekonomi baru dilaksanakan adalah bagi menyusun semula masyarakat supaya tidak wujud pengenalan kaum berdasarkan ekonomi. Umum mengetahui bahawa rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang bermata, iaitu membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Faktor yang pertama ialah membasmi kemiskinan. Kemiskinan merupakan puncak utama yang telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ianya juga telah menjurus kepada peristiwa berdarah, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Didapati bahawa orang Melayu masih tertinggal jauh dari segi permasalahan ekonomi berbanding orang Cina yang lebih maju dalam bidang perniagaan dan pelombongan serta tinggal di kawasan bandar. Oleh itu, berbagai usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan juga dirangka agar lebih banyak peluang pekerjaan untuk semua lapisan masyarakat. Ianya juga dapat meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan sesebuah negara. Bukan itu saja, ianya juga dapat mengurangkan jurang perbezaan antara kaum bandar dan luar bandar dan memodenkan kawasan luar bandar dengan melakukan transformasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Faktor yang kedua ialah penyusunan semula masyarakat untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Dalam mencapai maklumat penyusunan semula masyarakat, pelbagai strategi telah disusun seperti memodernkan kawasan luar bandar, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga. Selain itu, ianya juga dapat membentuk sebuah masyarakat perdagangan dalam kalangan masyarakat Melayu dan Bumiputera. Akhir sekali ialah memajukan negeri dan kawasan yang masih dianggap mundur. Dalam strategi dasar ekonomi baru ini, kita dapat mengaitkan antara tiga aspek yang utama, iaitu infrastruktur, kualiti dan produktiviti. Pertama sekali kita melihat kepada infrastruktur, di mana kerajaan lebih menumpukan di kawasan luar bandar untuk membina infrastruktur yang lebih baik dan berkesan untuk penduduk di luar bandar. Seperti yang kita tahu, penduduk di luar bandar mengalami kekurangan infrastruktur seperti sekolah, pusat kesihatan, jalan raya dan sebagainya. Oleh itu, melalui dasar ekonomi baru ini, kerajaan mengambil langkah inisiatif untuk
memberi keselesaan kepada penduduk yang berada di luar bandar. Seterusnya, dalam infrastruktur ini berlakunya productivity, di mana setelah berlakunya infrastruktur yang diadakan di kawasan luar bandar secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di kawasan tersebut, dan melalui ini mereka mampu meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan yang mampu meningkatkan kualiti hidup mereka. Dasar ekonomi baru ini mampu meningkatkan dan memberi keselesaan kepada mereka. Antara contoh yang telah dilakukan kerajaan dalam dasar ekonomi baru ini adalah tertubuhnya Felda dan Freka. Seperti kita tahu, Felda merupakan lembaga kemajuan tanah persekutuan atau dikenali dalam bahasa Inggeris ialah Federal Land Development Authority, di mana Felda ini dibina untuk menangani penempatan semula penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan yang baru, dan melalui pendapatan semula ini mereka mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka. Felda ini juga merupakan pembukaan ladang-ladang pekebun kecil yang menanam tanaman kontan. Tanaman kontan ni adalah tanaman yang singkat, iaitu jagung, ubi kayu dan ubi keledek. Okay. Felda ni bukan sahaja termaktub ataupun tertakluk kepada kaum Melayu sahaja, namun ia juga terbuka luas kepada Melayu, Cina, India dan peribumi Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Antara contoh Felda yang ada di Malaysia adalah Bukit Permai yang berada di Johor, Gugusan Sahabat yang berada di Sabah. Bagi kesan yang pertama, dasar ekonomi baru ini mampu membasmi kemiskinan. Kadar kemiskinan dilihat mengalami pengurangan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 29.2% pada 1980 dan 17% pada 1990. Pada 2019 pula, sebelum pandemik, kadar kemiskinan mutlak negara ini adalah sebanyak 5.6%. Kesan seterusnya adalah merapatkan jurang ekonomi antara kaum. DEB telah menjayakan pengagihan kekayaan negara secara menyeluruh, merangkumi semua kawasan dan kaum, khususnya untuk orang Melayu dan Bumiputera, sekaligus mengelakkan kekayaan yang tertumpu pada kaum tertentu. Baiklah, seterusnya DEB ini telah pun mampu mengukuhkan perpaduan masyarakat majmuk Indonesia. At the first place, DEB ini dilaksanakan selepas tercetusnya peristiwa berdarah, iaitu pada 13 Mei 1969. Jadi DEB ini telah memberi hak sama rata kepada semua kaum, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi kesannya setelah keseimbangan ekonomi itu dicapai, penyusunan semula masyarakat juga berlaku dan memudahkan lagi perpaduan kaum dibentuk. Bagi cabaran yang pertama adalah perpecahan kaum. Perpecahan kaum ini berlaku akibat tindakan dasar pecah perintah oleh British. British sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan mereka. Cabaran dasar ekonomi baru yang kedua adalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Hal ini kerana setiap kaum menjalankan kegiatan ekonomi yang berbeza akibat dasar pecah perintah tadi. Masyarakat Cina tinggal di bandar, menjalankan perniagaan dan juga di kawasan pelombongan sebagai pelombong, dan mereka inilah sebenarnya yang memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi negara kita. Manakala masyarakat Melayu pula kekal di luar bandar atau perkampungan sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India pula kebanyakannya sebagai buruh kasar kerajaan dan bekerja di ladang-ladang. Perkara ini juga menimbulkan cabaran ketidaksetaraan pendapatan antara kaum, kerana kegiatan ekonomi berbeza sudah pasti menghasilkan pendapatan yang juga berbeza, di mana pendapatan kaum Cina dilihat sentiasa melebihi kaum-kaum yang lain. Rancangan Malaysia Kedua merupakan satu rancangan pembangunan ekonomi yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia dengan sasaran untuk melaksanakan dasar ekonomi baru. Tujuan rancangan ini diwujudkan adalah untuk menyusun semula masyarakat dan mengurangkan penguasaan kaum Cina dan orang-orang asing dalam sektor ekonomi di Malaysia, sekaligus memperbaiki kedudukan orang-orang Melayu. Maklumat RMK kedua adalah yang pertama, meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar. Kedua, untuk menggalak kepelbagaian tanaman, pertanian dan kegiatan perusahaan di luar bandar. Ketiga, untuk menyediakan lebih banyak kemudahan sosial untuk kawasan di luar bandar. Yang keempat adalah untuk menambah peluang pekerjaan, dan yang kelima adalah untuk mengurangkan pergantungan kepada makanan import.
Strategi pelaksanaan RMK yang kedua pula adalah, yang pertama adalah untuk merancang pembangunan ekonomi dengan menyediakan kemudahan asas. Yang kedua untuk membuka lebih banyak tanah untuk pertanian dan pendapatan semula. Yang ketiga untuk menggiatkan pemasaran bagi hasil pertanian dan nelayan. Yang keempat meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar dengan menyediakan peluang pekerjaan. Yang kelima untuk menambahkan kemampuan perancangan oleh Felda dengan menjalankan projek Johor, Tenggara dan projek segitiga jangka di Pahang. Dan yang keenam adalah untuk menumbuhkan lembaga pemasaran pertanian persekutuan iaitu FAMA.